Okay, first of all, saya ada satu deck of card yang not in order, telah di-shuffle, telah bercampur, tidak mengikut susunan asal. Okay, yang kedua saya minta someone, spectator untuk cut beberapa keping card daripada atas secara random. For example, spectator memotong pada bahagian ini. So di sini saya akan letakkan di dalam kotak ataupun di dalam poket spectator pun boleh. Okay, kita biarkan di sini. Perfect. Berdasarkan kad yang berbaki di sini, spectator boleh memilih pada mana-mana kad yang mereka nak. Sebagai contoh, penonton spectator anda memilih kad King of Heart, kad King of Heart. Penonton boleh menurunkan tanda tangan di sini. Okay, setelah penonton dah ingat kad yang telah dipilih, saya letakkan di atas deck ini. Okay, and then saya akan cut beberapa kali di dalam deck supaya dia telah lost di dalam deck ini. Okay, perfect. Dan sekarang kita akan cari di mana kad King of Heart tadi. Dia betul-betul berada di bahagian tengah di sini. So that saya akan keluarkan dua kad yang berada di antara dua kad King itu yang tadi. Okay. Ingat, kad telah di-shuffle. Penonton ataupun malaysian telah cut deck beberapa kali. And then kita dapat dua kad yang berada betul-betul antara dua kad King ni. So mari kita lihat apa kad tu. Wow, 9 dan 6. Kalau kita tambahkan kedua-dua kad ni, ianya berjumlah 9 tambah 6 sama dengan 15. 15. Actually 15 tu memberi makna bahawa kita lihat pada awalnya penonton ataupun spectator telah memotong beberapa kad daripada atas dan kita lihat berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Thank you so much. Okay, magic kali ini dinamakan sebagai last stand ataupun kita akan bermain dengan angka 10. First of all, saya ada satu deck of card yang not in order. Okay, telah di-shuffle. Sebelum tu saya telah membuat satu prediction ataupun satu ramalan kad yang bakal dipilih pada penghujung persembahan magic ini. Saya biarkan di sini. And then sebelum tu saya terlupa, saya perlu keluarkan kad joker daripada deck. Kita tidak perlukan joker. Alright, kita keluarkan joker. Perfect. And now saya bagikan kad kepada dua bahagian secara random. Di sini bahagian A, bahagian B. I need saya perlukan penonton untuk memilih 3 kad secara rawak daripada ini. Kita perlu shuffle dulu. Alright. For example, penonton spectator memilih satu kad ini. Kemudian mungkin satu kad ini dan maybe satu kad ini. So 3 kad telah di-place secara random. Mari kita lihat. Pertama kad 3 clubs. Yang kedua kad 5 clubs. Dan yang ketiga kad 9 diamond. Seperti saya sebut pada awal tadi, magic ini bermain dengan angka 10. Contohnya nombor 3 untuk melengkapkan hingga nombor 10, ia memerlukan 7 lagi kad. So saya akan tambah nombor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So nombor 5 kita perlukan 5 kad lagi untuk sampai kepada angka 10. So 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan untuk 9 kita hanya perlukan satu kad saja. 10. Okey. So kita lihat kita ada nombor 3, 5 dan 9. Okey. Kad-kad ini telah di-place secara random oleh spectator. So bila kita totalkan ketiga kad ni, ia bersamaan dengan 9 campur 5, 10, 11, 12, 13, 14 campur 3, 11, 9, 17. So bersamaan dengan angka 17. Mari kita lihat kad apa yang berada pada posisi yang ke-17. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okey. Saya ulangi, kad telah dipilih secara random oleh spectator anda
dan satu kad telah dipilih pada akhir persembahan. Mari kita lihat apa kad ramalan yang saya telah tulis. Ace of Clubs. Okay, it's my prediction. Ace of Clubs. Dan kad yang telah dipilih adalah Ace of Clubs. Okay, saya ada satu deck not in order yang telah di-shuffle. Okay, and then saya akan bahagikan kad ni kepada dua bahagian. Lebih dahulu saya tak perlukan kad joker. Kita keluarkan kad joker. Alright, perfect. So saya ada dua bahagian. Kita namakan ni bahagian A dan bahagian B. Saya perlukan nombor daripada bahagian A dan kad daripada bahagian B. Okay, very simple. First of all, penonton boleh memotong pada mana bahagian daripada bahagian A ni. Contohnya bahagian di sini, penonton dia memotong bahagian ini. So ini dinamakan sebagai nombor. Okay, ni kita punya number. And then someone perlu pilih kad daripada bahagian B ni. Shuffle dulu. Dengan cara spectator boleh cut pada mana-mana bahagian. Sebagai contoh, mereka cut pada bahagian ini. Alright. So ini kad yang ni kad yang telah dipilih oleh penonton. Okay. Dan saya letakkan kembali dalam deck. Kita campurkan dia. Perfect. Next proses, kita akan shuffle kad ni menggunakan teknik shuffle yang paling random. Contohnya seperti gini. Kita akan potong macam ni. Top and bottom. So that kad tu freely memang dah bercampur. Okay, perfect. Kad telah bercampur. Okay, seperti yang saya sebut pada awal tadi, saya perlukan nombor dan saya ada satu nombor di sini, dan saya perlukan kad, iaitu kad telah lost dalam deck ni. So mari kita lihat berapa nombor ataupun bilangan jumlah kad di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sudah nombor 16. Mari kita lihat kad apa yang berada pada kedudukan yang ke-16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16. Okey. Ingat, kad tadi shuffle, penonton bebas untuk memotong pada mana-mana kad, dan kad yang ke-16 adalah kad 7 diamond. For sure this one kad yang telah dipilih oleh penonton. Thank you. Okay, untuk magic kali ini saya perlukan dua orang penonton untuk memilih kad. Okay, contoh di kiri saya penonton A dan di kanan saya penonton B. First saya akan minta mereka untuk shuffle kad ni. Okay, ini untuk penonton A dan ini untuk penonton B. Penonton A akan shuffle kad ni. Sorry. Okay, dan juga penonton B akan shuffle kad ini. Perfect. Okay. And then penonton A akan memilih satu kad daripada bahagiannya. Sebagai contoh, beliau telah memilih kad ini, dan penonton B juga akan memilih satu kad. Sebagai contoh, beliau memilih kad ini. Okay, secara random. Kembalikan semua dalam deck. Okay, so ini kad pilihan penonton. Kita akan lostkan dalam deck. Dan ini kad yang kedua. Lostkan dalam deck. Perfect. So, sebagai magician, of course saya tak tahu apa kad yang telah dipilih oleh mereka. Saya cut and complete beberapa kali. Perfect. Okay. So, tugas magician, saya akan cari apa kad yang telah dipilih oleh penonton tadi. Saya akan go through. Saya rasa mungkin ini. Mungkin ini. Mungkin dua ini. Okay. Ingat, kad telah di-shuffle oleh kedua-dua mereka, dan setelah kembalikan dalam deck, and saya cut beberapa kali. So akhirnya saya rasa ini kad pilihan penonton, 10 diamond dan Queen of Spades. Betul kan?
Okay, untuk magic kali ni saya akan buat satu demonstration mengapa magician tak dibenarkan sama sekali untuk bermain poker. Sebab magician bila dia bermain poker, dia akan gunakan few method yang membolehkan dia menang dalam game tersebut. Method yang pertama, magician akan gunakan satu method di mana dia akan letakkan satu kad misteri di dalam sleeve dia, dalam lengan baju dia sebelum game bermula. Okay, first of all, dia akan pilih satu kad misteri secara random. Minta someone spectator untuk share stop. Let's say dia stop pada bahagian ni. Alright, kita tengok apa kad ni. Okay, kad ni kita tak boleh lihat lagi, kita letak dalam sleeve dia. Alright. So, selesai method yang pertama. Okay, perfect. Okay, bila game bermula, seperti biasa, kita akan shuffle kat ni. Okay, minta spectator untuk cut deck pada dua bahagian, mana-mana bahagian. And then why not kita buat make it random, kita terbalikkan satu bahagian and kita biarkan satu bahagian lagi, and then kita shuffle keduanya. Perfect. So dia bercampur antara face up dan juga face down. And then dalam permainan poker kita perlukan 5 player. Player pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima itu merujuk kepada diri anda sebagai magician, di mana anda akan menang dalam permainan ni. Minta someone untuk pegang deck ni, bahagikan kepada 5 bahagian kad yang merujuk kepada 5 player. Player pertama, player kedua, ketiga, keempat. Okay, yang player kelima untuk anda, seperti saya cakap, method yang kedua menggunakan teknik bottom deal. Tidak perlu ambil kad yang teratas, tapi ambil kad yang bahagian bawah. Okay, rahsia. Second card, 1, 2, 3, 4, bottom deal. Okay, yang ketiga, bottom deal. Kad yang keempat, bottom deal. Dan kad yang kelima, 1, 2, 3, 4. Di sini maksudnya magician akan gunakan satu kad misteri dalam sleeve dia. So dia ambil satu kad misteri tu dan letak bahagian dia. Perfect. Okay. Proses ini sebenarnya dilakukan oleh spectator, bukan magician. Magician hanya memberikan arahan saja. Mari kita lihat player yang pertama. Okay, untuk player yang pertama, dia ada ada satu pair, jack satu pair, not bad. Untuk player yang kedua, I think kad yang agak rendah juga. Oh, tapi ada 4, 5, 6. Untuk player yang ketiga, okay, ada satu pair, king, satu pair. Untuk player yang keempat, ada juga satu pair, nombor 5, satu pair saja. Okay, ini untuk kad anda. Anda ingat proses ni spectator yang shuffle, boleh kita pilih satu kad misteri secara random, and then spectator cut, and then spectator shuffle, and then spectator bahagian kepada 5 bahagian, dan kita lihat apa kad yang magician dapat. Oh, kita ada 9, 10, jack, queen, king. Kita ada straight flush. Is it great?